A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini kita akan sambung pengajian yang kedua untuk kitab Al-Usulu As-Sarfiyah, yang mana insya-Allah orang yang mempelajari kitab Al-Usulu As-Sarfiyah mudah baginya untuk naik kepada kitab Matan Al-Bina. Matan Al-Bina dan juga kitab yang kita mengaji ni adalah satu kitab yang sama je sebenarnya. Melainkan pada kitab Al-Usulu As-Sarfiyah tu ni ada guru kami iaitu Ustaz Fauzul Halim, orang Indonesia, lebih nak memudahkan apa yang ada di dalam Matan Al-Bina wal Af'al. Jadi mudah kata orang yang boleh baca kitab ni dia mudahlah faham untuk kitab Matan Bina. Dan susunan di kitab ni lebih tersusun daripada apa yang ada dalam Matul Bina, dan Matul Bina tu lebih penuh dia punya kaedah-kaedah sorof dia. Baik, kita itu telah habis pada muqaddimah yang pertama. Hari ini kita akan masuk pada muqaddimah yang kedua yang dinamakan Al-Mabhathu Al-Thani. Al-Mabhathu maknanya perbahasan. Perbahasan itu je. Al-Thani yang kedua. Al-Thani yang kedua. Al-Awwalu, Al-Thani, Al-Thalithu, Al-Rabi'u, Al-Khamisu, Al-Sadisu, Al-Sadisu, Al-Sabi'u, Al-Thaminu, Al-Tasi'u, Al-Ashiru. Ini pengiraan dia. Yang ke berapa, yang ke pertama, yang kedua, yang ketiga, itu bilang. Kalau wahid, ithnan, thalatha, arba' itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau yang pertama, Al-Awwalu, Al-Thani, Al-Thalithu, begitu. Apa perbahasan kedua kita nak bahaskan? Fit tasrif, pada bab berkaitan dengan pentasrifan. Pentasrifan ni apa? Pemecahan ataupun perpisahan huruf-huruf ataupun huruf kalimah-kalimah. Ini kita akan mengaji. Sebelum ni kita hanya tahu makna sorof secara umum. Ni nak bahas apa makna sorof tu. Gitu. Ini kita nak bahas. Lalu kata pengarang, at-tasrifu lughatan. At-tasrif. At-tasrif itu lughatan. Itu pada segi bahasa. Pada segi bahasa saja. Belum lagi pada segi makna ulama nahu lagi. Belum lagi. Belum lagi pada segi ulama sorof. Bukan ulama nahu, ulama sorof. Contoh macam tak? Ini yang perlu difahami bagi orang yang nak mengaji ilmu syariat Islam. Apa yang dia perlu fahami bahawa setiap kalimah tu ada daripada kaedah ulama-ulama tersendiri. Baik, contohlah kita panggil Allahumma salli alaihi wasallam, kereta. Alat namanya kereta. Kereta di sisi kita panggil suatu kenderaan yang mana kita boleh mandu, ada 4 tayar, itu namanya kereta. Tapi di Indonesia, kereta dipanggil sebagai mobil. Mobil dalam bahasa Inggeris maknanya adalah handphone, mobile. Faham? Jadi kadang-kadang perkataan yang sama tetapi difahami melalui ulama-ulama ni dengan cara yang berbeza. Jadi ulama bahasa dia faham macam ni ya. Segi bahasa maknanya umum macam tu. Nanti kalau datang pada ulama tauhid, dia terjemah lain pula. Kalau datang pada ulama ni terjemah lain macam tak. Contohnya perkataan solat. Kita faham apa solat? Kata takbir. Adapun kalau dari segi ulama lughah, makna solat itu adalah ad-du'a. Makna solat ialah doa. Doa. Manakala segi ulama fiqh, yang dimaksudkan dengan makna solat itu ialah apa? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslim bi syara'ita makhsusatin ghaliban. Aqwal, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu kebiasaannya. Nampak? Ini makna untuk setiap perkataan tu diketahui oleh ahli setiap bidang tu. Adapun secara yang mengetahui lebih umum, ahli lughah. Ahli lughah katanya solat tu mana apa? Doa. Nampak? Gitu. Lalu kat sini makna at-tasrif tu, sorof tu, pentasrifan ni. Dari segi bahasa apa? At-tahwil. At-tahwil. Tahwil maknanya apa? Perubahan. Au tu maknanya atau. Jadi ingat sampai bila-bila sepanjang antum mengaji dengan saya, khususnya bagi pelajar tafaqquh, adalah makna au tu ialah atau. Makna au ialah
ialah atau. Jangan lupa, au takkan berubah kepada yang lain. Au memang standardnya adalah atau. Wa, kalau wa fathah adalah dan. Kalau ala yang kita biasa ngaji, atas. Itu. Atau at-tahwil, perubahan. Au at-taghyir. At-taghyir pun perubahan juga. Nampak? Au, atau lagi at-tabdil. At-tabdil pertukaran. Nampak? Perubahan. Perubahan juga yang kedua. At-tabdil. Tabdil tu kita panggil pertukaran. Benda yang sama saja. Benda yang sama. Tiga-tiga ni at-tahwil, at-taghyir dengan at-tabdil maknanya ialah sama. Lalu kata pengarang wa fi istilahil ulama. Wa fi istilahil ulama, dan pada istilah. Istilah ni apa? Kalimah yang mana difahami oleh suatu ahli. Daripada penggunaan al-ulama, yang dimaksudkan ulama kat sini adalah ulama-ulama saraf. Gitu. Huwa, ianya. Itu makna tasrif tu. Tahwilu. Tahwil tu apa? Perubahan. Aslin wahidin. Asal yang satu. Itu apa? Perubahan asal yang satu apa? Perubahan asal yang satu tu maknanya ialah perubahan sebuah kalimat. Faham dia macam tu? Sebuah kalimat. Satu kalimat. Ila, kepada. Perubahan jadi apa? Amsilatin. Amsilatin jamak kepada misal. Gitu. Tengok hari ni saya tak pakai whiteboard. Saya akan berpandukan kepada buku tulis je. Jadi antum hanya akan tengok melalui buku tulis saya, insya-Allah. Baik. Tengok. Misalun, jamak ni ialah amsilatun. Amsilatun. Ini diingat ya. Ingat sampai bila-bila. Ini untuk kalimah pertama yang kita ambil. Makna misal tu apa? Makna misal tu ialah apa? Contoh, contoh, contoh. Baik. Iaitu perubahan asal satu kalimah kepada contoh-contoh mukhtalifatin. Mukhtalifatin tulis maknanya apa? Yang berbeza. Yang berbeza. Li, untuk ma'anin maqsudatin. Li ma'anin maqsudatin. Li ma'an, untuk makna maqsudah yang dimaksudkan. Mana kata apa? Sebuah kalimah tu barangkali maknanya lain. Gitu. Sebuah kalimah tu asalnya maknanya lain, tapi kita ubah kepada makna lain pula. Tapi asal daripada sebuah kalimah. Asal daripada sebuah kalimah. Dia akan datangkan misal. La tahsulu, yang mana maksud itu, nampak, tengok pada kitab lah mudah. Yang mana maksud itu, gitu. Illa ni melainkan, biha, dengannya. Mana kata apa? Bahawa makna perkataan yang lain tu, yang lain makna tadi tu, takkan terjadi melainkan dia melalui fasa perubahan. Fasa perubahan huruf. Lalu pengarang datangkan misal kepada kita. Dia kata mithlu, contoh. Seperti, contoh, seperti. Di antara makna-makna bagi mithlu lah. Taghyiri, perubahan. Kalimatin, perubahan kalimah. Nazara, tulislah, buatlah baris kat sini. Jadi apa? Nazara. Apa nazara? Maknanya, makna nazara ni tengok, lihat, tengok. Gitu. Ila kalimatin, kepada kalimah-kalimah. Kalimah-kalimah yang lain pula. Tapi diambil daripada perkataan nazara juga. Seperti yanzuru. Yanzuru. Apa makna yanzuru? Nazara ni maknanya telah melihat. Yanzuru maknanya apa? Sedang melihat. Nampak? Jadi kalaulah kita tak buat perubahan, nazara pergi kepada yanzuru, macam mana kita nak nyatakan orang tu sedang melihat? Contoh kita kata apa? Muhammad sedang melihat Abu makan nasi. Contoh. Muhammad sedang melihat Abu makan nasi. Jadi kat sini, kalau dia masih gunakan perkataan nazara, Muhammad nazara,
Aba, abu tu abalah maf'ulun bih. Aba ya'kulu aruzza. Ya'kulu al-aruzza. Ni contoh, saya bagi misal. Contoh yang datang secara spontan lah kita panggil. Jadi kat sini, bila disebut Muhammad nazara, nazara tu membawa makna telah. Yang masa lalu, fi'il madhi, telah melihat. Jadi, mau tak mau, kalau nak menyatakan bahawa Muhammad sekarang sedang melihat, mesti kita kena melakukan perubahan pada perkataan nazara tadi tu, pergi kepada perubahan yang lain sedikit. Lalu kita kata apa? Yanzuru. Muhammadun yanzuru aba ya'kulu al-aruzza. Mesti kena buat perubahan. Lalu apa? Nazran. Nazran. Ini apa? Nazran. Nazran tu apa? Nazran tu penglihatan. Nampak? Gitu. Contoh kita panggil. Aku ni betul-betul tengok dia. Aku ni betul-betul tengok dia. Jadi kita akan guna apa? Nazartuhu nazran. Tapi kalau kita kata apa? Nazartuhu nazara. Aku telah melihat dia. Telah melihat. Jadi tak sampailah maksud yang kita nak tadi tu. Maksud yang kita nak sebut sebenarnya ialah apa? Aku betul-betul tengok dia. Tapi kita tak nak melalui fasa perubahan. Perubahan huruf. Maka takkan tercapai makna yang kita nak tu. Dia akan jadi apa? Telah melihat, aku telah melihat. Tak sampai. Padahal kita nak betul dah tengok dia. Jadi apa? Kalau ikut-ikut, mesti kena buat perubahan, iaitu apa? Nazartuhu nazran. Aku betul-betul tengok dia. Kenapa ada 2 titik kan? Baik. Lalu contoh perubahan yang ketiga, yang seterusnya adalah nazirun. Apa itu nazirun? Nazirun ni isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Kata nama bagi si pelaku. Contoh apa? Kalau orang yang perkataan minum kita sebut syaribah. Orang yang minum kita sebut syarib. Kalau orang yang melihat, kalau melihat kita sebut nazara. Orang yang melihat kita sebut nazir. Nazir. Gitu. Lalu, contohlah. Kita nak bagi tahu. Aku sedang melihat. Kita guna jenis jumlah ismiah. Sedang melihat kepada perbuatannya. Jadi kita apa? Kalau kita nak guna isim fa'il lah. Ana nazirun ila af'alih. Ataupun ila fi'lih. Aku seorang yang melihat. Tapi, kalau kita buat. Ana nazara ila fi'lihi. Aku telah melihat ia. Nampak? Kalau kita tak melalui fasa perubahan, maka tidak akan tercapailah apa yang kita inginkan, iaitu apa? Perubahan dalam huruf tadi tu. Sebab tu kata apa? Sorof ni apa benda? Sorof ni kita nak mengaji macam mana nak mengubah huruf saja. Gitu. Nak mengubah huruf untuk mencapai beberapa makna yang lain. Ataupun dia lebih kepada kita nak apa? Kita nak buat perubahan dhamir. Bukan barangkali, ada juga, memang ada diperbahaskan juga. Inilah perbahasan yang diperbahaskan dalam ilmu as-saraf. Baik. Faham ke itu? Lalu pengarang kata wat tasrifu, dan pentasrifan itu yang qasimu terbahagi. Ila kepada qismaini, 2 bahagian. Ingat, saraf ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Gitu. Lalu yang pertama kata pengarang at-tasrifu al-istilahiyyu. Tasrif secara istilah. Apa itu tasrif secara istilah? Kita tak faham. Lalu kata pengarang, huwa, ianya at-tasrifu, pentasrifan. Sebuah pentasrifan allazi, yang mana pentasrifan itu yukhriju, mengeluarkan. Siyaran ialah apa? Jamak kepada sirah. Baik, kalau kita pindah kepada buku ni, kita akan tulis sirah. Ni mufrad Jamaknya adalah siyarun. Siyarun. Ini dia punya jamaknya. Ambil tulis. Saya sengaja nak ubah sikit
Malas nak pakai whiteboard kalau boleh. Jadi kalau kita boleh ubah, kita ubah dengan mudah insya-Allah. Lalu apa? Dia mengeluarkan sirah-sirah. Itu apa? Ucapan-ucapan. Ucapan-ucapan. Kathiratan. Yang banyak. Mukhtalifatan. Yang berbeza-beza. Macam mana? Macam yang atas tadi ni. Yang atas tadi tu. Daripada perkataan telah melihat, dia jadi sedang melihat. Sedang melihat, dia jadi penglihatan. Penglihatan jadi apa? Si pelihat. Lepas tu belum keluar lagi yang dilihat. Gitu. Contoh apa? Contoh. Mithlu. Contohnya, misalnya, Nasara. Nasara ni makna saya beritahu, makna semua ni adalah tolong. Gitu. Tapi perubahan. Nasara telah menolong. Yansuru sedang menolong. Nasran pertolongan. Mansoran kita apa? Tempat pertolongan. Fahuwa maka ianya nasirun penolong. Wadzaka mansurun. Mansurun apa? Ditolong. Unsur tolonglah. La tansur jangan tolong. Apa? Mansur. Mansur pula. Kita panggil apa? Tempat tolong. Minsor waktu tolong. Waktu tolong. Jadi ini perkataan tolong. Memang perkataan tolong. Tapi apa yang terjadi? Perubahan makna. Yang mana apa? Bergantung pada kita nak yang mana. Contoh saya sebut macam ni kat kawan saya. Akal tu aklan. Aku telah makan betul-betul makan. Aku telah makan betul-betul akan permakanan. Jadi aklan tu permakanan daripada perkataan akala juga. Nampak kayak itu. Ini kena faham baik-baik. Ini yang mana satu kalimah kan berubah. Yang mana itulah memerlukan kaedah pada kita, kerajinan daripada kita untuk buka benda ni. Kadang-kadang baca kita Arab ni tak susah pun. Baik, saya bagi contoh. Bagi contoh kat sini. Allahumma salli sallim. Yang mana tengok kat sini juga. Kalau kita tengok yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok yang atas. Dia adalah ilmun. Tengok pada perkataan ilmun. Ilmun datang pada perkataan alima. Ya'lamu. Ilmun. Nampak? Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang tahu. Ilmun. Pengetahuan. Gitu. Betul apa? Alim. Alim tu apa? Orang yang tahu. Maklum. Benda maklumat. Perkara yang dibagi tahu. Nampak? I'lam. Bagi tahulah. Gitu. Jadi apa? Dia perkataan yang sama aja. Dia perkataan yang sama tetapi makna yang berubah kerana sedikit perubahan dalam kaedah sorof. Dia faham macam tu. Gitu. Baik, kita tengok pula. Ini yang pertama kita ngaji tasrif al-istilahi. Yang kedua nama at-tasrifu al-lughawi. Tasrif segi bahasa. Apa benda ni? Kata pengarang, huwa ianya at-tasrifu sebuah pentasrifan. Allazi yang ianya itu, pentasrifan itu yubhathu diperbahaskan ataupun yabhathu yang membahaskan. An berkaitan ataupun tentang ad-dhamairi. Dhamair itu apa? Kita kata apa? Nak nisbahkan kepada diri seorang tu. Sama ada diri dia tu seorang ke, dua orang ke, jantan ke, betina ke. Itu yang dibahaskan tentang dhamair ni. Dhamair jamak kepada dhamir. Gitu kena faham. Tengok baik ke sini. Ini sengaja saya buat macam ni sebab selalunya kalau saya pakai whiteboard saya akan tuliskan. Jadi hari ini saya pun tulis jugalah. Baik. Mufrad dia adalah dhamirun. Ni mufrad. Saya selalu letak mim. Kalau jamak kita sebut jim. Jamak dia adalah dhamair. Ini dhamair. Gitu. Baik, pindah. Allah bismillahirrahmanirrahim. Yang mana memperbahaskan tentang dhamir-dhamir. Dhamir allati yang mana dhamir-dhamir itu ittasalat telah bersambunglah dhamir-dhamir itu bil kalimatil arabiyyah dengan kalimah bahasa Arab. Nampak tak itu? Jadi nak kata dhamir-dhamir macam mana? Mithlu contoh. Mithlu contoh. Nasara. Nasara tu apa? Ini nak bahaskan tentang diri. Jadi bila Nasara ni apa? Nasara ni untuk apa? Untuk seorang lelaki.
dan orang tu tak ada. Gini. Ini insya-Allah kita akan membantu sikit insya-Allah. Baik. Sebelum kita masuk, kita akan tengok pada sini dulu insya-Allah. Kita ada berapa bahagian untuk dhamir. Yang pertama kita panggil dhamir al-ghaib. Al-ghaib. Apa itu al-ghaib? Yang tak ada depan mata. Yang tak ada depan mata. Itu kita panggil huwa. Huma. Hum. Hiya. Huma. Hunna. Ini basic. Ini untuk yang tak ada depan mata. Apa itu huma? Satu lelaki. L. Satu L ni satu lelaki. Jangan buat 1 liter lah. Huma 2 lelaki. Hum 3 dan ke atas lelaki. Itu. Hiya. Lepas ni lagi mudah sikit Satu. Macam mana satu lelaki? Satu lelaki kita buka sini setukar Sini 2 lelaki. Sini 3 ke atas lelaki. Hiya pula 1 perempuan. Huma 2 perempuan. Hunna. Hunna 3 ke atas perempuan. 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Yang jenis 2 kita panggil mukhatab. Mukhatab. Apa mukhatab? Orang yang duduk depan mata kita. Itu kita panggil anta. Yang kedua kita panggil antuma. Antuma. Yang ketiga kita panggil antum. Yang keempat kita panggil anti. Lepas tu kita panggil antuma. Yang selanjutnya kita panggil antunna. Antunna. Ini apa? Ini orang yang duduk depan kita. Apa anta? Anta ni apa? Okey, faham mukhatab, faham ghaib yang tiada. Yang tak ada depan mata kita. Mukhatab ni mukhatab yang ada depan mata kita. Kita duduk sembang dengan dia. Gitu. Gini. Jadi apa? Yang ghaib ni, ini makna dia. Ini makna dia. Dia 2 orang lelaki. Ni mereka ramai lelaki. Ni dia. Nampak? 2 perempuan kita panggil dia juga. 3 perempuan kita panggil mereka. 3 perempuan dan ke atas. Faham macam itulah. Kalau ini pula anta antuma ni apa? Anta 1 lelaki. Antuma 2 lelaki. Antum 3 dan ke atas lelaki. Anti 1 orang perempuan. Antuma 2 orang perempuan. Antunna 3 orang dan ke atas perempuan. Makna dia apa ni? Makna dia apa? Makna dia apa? Ini makna dia kamu. Ini pun kamu juga. Ini apa? Antum apa semua? Kita nak bobo. Kamu. Babu saya KL sikit. Mungkin tak tahu bahasa Melayu sebut apa. Kita panggil korang. Korang gitu. Nak bagi faham je. Gitu. Perempuan seorang kita sebut kamu. Okay, 2 orang perempuan kita sebut kamu juga. Kamu berdua kan. 3 orang perempuan kita sebut korang. Ini bahasa KL lah, bukan bahasa buku Jangan salah faham. Kalau salah faham, saya tak nampak idea apa sekarang. Jadi ini makna dia. Ini makna dia. Lalu yang ketiga kita panggil mutakallim. Mutakallim ni apa? Maknanya kata orang yang bercakap. Orang yang bercakap. Maka ada dia sama ada ana. Yang kedua kita panggil apa? Nahnu. Gitu. Ana ni apa? Orang yang bercakap tu 1 orang. Satu orang. Yang nahnu ni 2 dan ke atas. 2 dan ke atas. Makna dia apa? Ini maknanya saya. Ini makna dia kami.
Nampak? Ini difahami makna dia dengan baik. Ini kalau difahami, insya-Allah mengaji ilmu apa pun akan jadi mudah. Baik. Lalu kita baik kepada dia. Ini faham Faham. Jadi, untuk setiap kalimah tu ada domir-domir yang balik pada dia. Lalu kita tengok pada ayat yang disebut oleh pengarang, mithlu nasara. Nasara ni apa? Seorang. Huwa, gitu. Huwa, seorang lelaki. Nasara ada alif, dua orang lelaki. Dia. Jadi apa? Ini sampai ke sini dia. Maknanya ialah dia. Nasarat seorang perempuan. Nasarata dua orang perempuan. Nasarna tiga orang perempuan. Makna yang di sini semuanya ialah dia. Apa? Jadi apa? Dia seorang lelaki telah menolong. Nasara dia dua orang lelaki telah menolong. Mereka, korang tu mereka lah, baru dapat. Mereka, tiga orang dan ke atas lelaki telah menolong. Gitu. Nasarat, nasarat. Dia seorang perempuan telah menolong. Nasarata, dia dua orang perempuan telah menolong. Nasarna, dia ataupun mereka beberapa orang perempuan atas pada dua lah, tiga dan ke atas telah menolong. Ini makna dia gitu. Faham? Lalu kita masuk ke sini pula. Nasarta. Nasartuma. Nasartum. Nasarti. Nasartuma. Nasartunna. Apa maknanya? Nasarta. Kamu telah tolong. Nasartuma. Kamu berdua telah tolong. Nasartum. Kamu semua telah menolong. Nasarti, kamu telah menolong. Tapi perempuan. Nasarta laki. Nasarti perempuan. Nasartuma, sama dengan laki, itu kamu berdua telah menolong. Nasartunna, kamu semua perempuan telah menolong. Lalu yang terakhir, nasartu dan nasarna. Nasartu apa? Saya telah tolong. Nasarna, kami telah tolong. Ini makna dia. Sebab tu dia daripada ingat macam ni. Daripada ingat guna jari, huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, kat sini, ana. Nahnu. Apa? Dia. Kamu. Saya, kami. Ini lima jari kita. Ini faedah lima jari kita dalam main surah. Lalu kalau kita pitahkan dua jari yang ini maknanya untuk dia. Jadi kalau kita letak kata apa-apa perkataan apa pun, lalu kita main soraf dia, bakal macam ni juga cara dia. Contoh apa? Ni nasara. Ni nasara. Nasara, nasaru. Nampak? Tiga ni untuk laki-laki. Tiga ni untuk perempuan pula. Nasarat, nasarata, nasarna. Tiga ni untuk perempuan. Ini pula. Nasarata, nasartuma, nasartum. Ini apa? Tiga ni untuk lelaki, tapi yang ada depan mata kita. Jadi dua ni untuk yang tak ada depan mata kita, dua ni untuk yang ada depan mata kita. Kita sembang dengan dia. Ini untuk lelaki, ni untuk perempuan. Ni untuk lelaki, ni untuk perempuan. Nampak? Lalu ini paling senang sebab ada dua tempat je, dua takah je. Ini untuk orang yang bercakap. Ini saya, ini untuk kami. Ini cara tangan. Baik, ini dah nak mudahkan urusan dan insya-Allah. Saya rasa ini insya-Allah dah cukup memudahkan bagi orang yang nak mengaji. Saya akan bagi soalan insya-Allah. Kalau saya nak bagi soalan, saya tak terfikir lagi nak bagi soalan, tapi harap yang penting antum faham dulu perbahasan yang kita sedang bahaskan ni, dan kita tak nak antum tak faham, sebab kita suka antum faham, sebab antum perlu untuk faham maklumat ni. Ini penting dan ini semudah-mudah maklumat. Lalu insya-Allah saya akan bagi kerja, insya-Allah baru dapat idea untuk bagi kerja. Ada kerja, sekejap fikir dulu. Yang penting baiklah, yang penting itu kita fikir nanti. Yang penting sekarang antum perlu faham. Mana kata apa? Bila sebut tasrif lughawi ni yang nak bahaskan tentang apa? Domir-domir. Balik apa? Ini balik kepada seorang lelaki. Ini balik kepada orang lelaki-lelaki yang tak ada. Ini balik kepada ramai orang lelaki yang tak ada. Ini balik kepada seorang perempuan. Dua orang perempuan, tiga orang perempuan. Tapi kat sini apa? Mereka semua tak ada. Ini apa?
Tiga ni pula Nasartum balik kepada orang lelaki dan mereka semua ada depan mata kita. Nasartunna balik kepada orang perempuan dan mereka ada depan mata kita. Itu kita sedang berbicara dengan mereka. Lalu yang terakhir Nasarna balik kepada apa? Orang yang bercakap. Sama ada Nasartu saya seorang ataupun Nasarna untuk kami yang ramai. Ini makna dia begitu. Baik, saya tak nak pergi jauh-jauh panjang. Saya rasa kat sini mencukupi insya-Allah, dan saya doakan agar antum semua diberikan kefahaman ilmu agama. Bertemu lagi insya-Allah esok kita dalam pengajian Safinatun Najah, dan insya-Allah kita akan bersama mengaji sama-sama untuk memahami ilmu agama. Baik, untuk itu saya akan tutup pengajian kita dengan tasbih kafarah, dan moga-moga antum dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.